Baik, kita mulakan dengan perkembangan banjir di Johor. Setakat pukul 4 petang, penduduk terjejas meningkat kepada 538 orang berbanding 432 orang pada pukul 11 pagi tadi. Ia melibatkan 158 keluarga. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri menerusi kenyataan berkata mereka kini berlindung di 2 PPS. PPS Dewan Muafakat Kampung Cahaya Baru menempatkan 227 orang, manakala PPS Sekolah Kebangsaan Bukit Mutiara 311 orang. Kawasan terjejas adalah di Kampung Sentosa Damai, Kampung Sentosa Darat, Kampung Paya Kenangan, Kampung Pasir Tebrau dan Kampung Kangka Tebrau. Baik, untuk lebih perkembangan dari Johor, langsung bersama-sama Erwin Zaid. Antara fokus, 20 kematian akibat denggi direkodkan menjadikan Johor antara negeri tertinggi mencatatkan kematian akibat denggi. Silakan Erwin. Terima kasih. Statistik direkodkan bermula Januari hingga 18 November lalu menunjukkan sejumlah 9,258 kes demam denggi dicatatkan. Ia peningkatan 180% berbanding 3,306 kes tempoh sama tahun lalu. Daerah yang melaporkan kes tertinggi Johor Bahru dan Kulai yang merekodkan peningkatan 85%. Oleh itu kami daripada pihak JKNJ dan juga bekerjasama dengan PBT yang ada selalu buat program kesedaran kepada orang awam supaya masing-masing mengambil tanggungjawab, masing-masing ada kesedaran tersebut untuk bersihkan kawasan perumahan mereka. Kerana cara yang paling baik untuk mengelakkan kes denggi berlaku adalah cari dan musnah kawasan pembiakan bagi nyamuk Aedes tersebut. Dan ini adalah tanggungjawab kita bersama, bukan saja kita bergantung kepada agensi yang berkenaan sahaja. Sementara itu, program pelepasan nyamuk Wolbachia akan diperluaskan di Taman Ehsan Jaya, Johor Bahru minggu depan bagi membendung penularan kes denggi. Program itu setakat ini berjaya mengurangkan kes denggi seperti yang direkodkan di PPR Kempas. Johor Bahru dengan hanya 1 kes denggi dilaporkan berbanding 54 tahun lepas. 38,000 sukarelawan Southern Volunteers SV siap sedia beri bantuan sekiranya berlaku banjir di Johor susulan monsun timur laut yang dijangka berlaku sehingga Mac hadapan. Ia meliputi tugasan sebelum, semasa dan pasca banjir. Pusat kawalan diwujudkan untuk menyusun atur pergerakan sukarelawan dan pengagihan tugas agar tersusun mengikut keperluan serta kesesuaian masa. So, lagi segi gerak kerja menangani bencana banjir ini, dari segi gerak kerjanya, kita bolehlah dikatakan terbahagi kepada 2 kategori. Kategori yang pertama iaitu daripada peringkat negeri membantu ke peringkat daerah. Dan kategori yang kedua, maknanya sukarelawanan yang ada di peringkat daerah itu sendiri akan digerakkan di peringkat lokaliti. Sasaran 200,000 anggota sukarelawan SV diletakkan menjelang 2027 dengan hebahan diperluaskan ke peringkat institusi pengajian tinggi awam dan swasta bermula tahun hadapan. Universiti Teknologi Malaysia UTM komited terhadap kepentingan kelestarian alam dengan mengitas semula sisa buangan untuk dijadikan bahan binaan jalan raya menerusi projek Asphalt Food Waste Binder FWB dan Maltonator. Inovasi berkenaan berupaya mengitar semula sisa buangan bahan makanan dalam negara yang mencatatkan 17,000 tan dalam tempoh 1 hari. Seterusnya mengurangkan kesan rumah hijau dalam negara. Pensyarah kanan Kejuruteraan Lebuhraya UTM Dr. Nur Hidayah Abdul Hassan berkata, inovasi berkenaan berupaya menjimatkan kos pembinaan jalan raya sebanyak 30% iaitu RM45,000 untuk sepanjang 1 kilometer. Kita sedia maklum, bahan yang kita hasilkan daripada petroleum ni iaitu bitumen adalah sumber yang tidak boleh diperbaharui. Jadi inisiatif yang kami buat ini adalah untuk menghasilkan pengikat yang boleh kita gunakan sebagai bahan dalam jalan raya dengan menggunakan sumber yang boleh diperbaharui lah.
Ketua Kumpulan Penyelidik Pengangkutan Turapan UTM, Profesor Madya Dr. Haryati Yaakob berkata, kira-kira 115,000 tan sisa kisar jalan dihasilkan tahun ini, khususnya melibatkan jalan negeri di Johor. Di Malaysia, antara common ataupun yang biasa method rehabilitasi atau penyelenggaraan jalan ialah method mill and pave. So mill and pave ni maksudnya kita akan mill bahagian lapisan atas tu, kita akan buang. Okay? So bahagian yang kita buang tu kita panggil sebagai milling waste. And then kita akan turap semula dengan menggunakan bahan jalan raya yang baru. Okay, so milling waste ni sebenarnya menjadi isu lah. Banyak milling waste dihasilkan. 3 November lalu, projek asfalt SWB memenangi anugerah utama di Seoul International Invention Fair, Korea Selatan. Perkongsian itu mengakhiri berita wilayah dari Johor. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kembali ke Kota Media. Erwin, terima kasih atas perincian itu. Satu sindiket pengedaran dadah antarabangsa tumpas dadah jenis ketamin seberat 260 kg bernilai 15.6 juta ringgit turut dirampas pada 21 November lepas. Dua lelaki tempatan dipercayai suspek utama kes berkenaan sedang dikesan. Hasil siasatan mendapati dua suspek tiada rekod jenayah serta bukan keldai dadah. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B, /1/A Akta Dadah Berbahaya 1952. Di hasil pemeriksaan menjumpai serbuk putih disyaki dadah berbahaya jenis ketamin yang berat kasarnya 260 kg bernilai 15.6 juta ringgit. Di modus operandi, siasatan awal berdasarkan label nombor rujukan di tong-tong tersebut mendapati dagangan ini masuk menggunakan laluan udara dari lapangan terbang Ahmedabad, Gujarat, India dan tiba di KLIA sebagai destinasi terakhir. JKDM turut merampas dadah jenis metafetamin seberat 12 kg bernilai RM400,000 di lot parkir sebuah restoran makanan segera di Sejangkang, Selangor. Suspek lelaki warga asing berusia 35 tahun telah dituduh di mahkamah di bawah Seksyen 39B, /1/A Akta Dadah Berbahaya 1952. 3 daripada 4 lelaki termasuk seorang doktor diperintah untuk membela diri. Ia berhubung pertuduhan membunuh seorang lelaki warga asing dalam satu kejadian di Seremban pada tahun 2019. Hakim Dato' Azizul Azmi Adnan membuat keputusan tersebut terhadap Dr. Dharma Danny Fans, 36 tahun, P. Vegna Desvaran, 35 tahun dan R.S. Satya Dipan, 34 tahun di Mahkamah Tinggi Seremban. Seorang lagi tertuduh Muhammad Hafiz Abdul Kadir, 37 tahun, dilepas dan dibebaskan berikutan pihak pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie terhadapnya. Mengikut pertuduhan, mereka didakwa dengan niat bersama membunuh A. Anggu 30-an di kawasan Kandang Lembu, perhampiran Taman Don, Seremban pada 16 Mac 2019. Hakim menetapkan tarikh 8 hingga 12 Januari 2024 sebagai tarikh perbicaraan. Perkembangan Liga Malaysia, Persatuan Bola Sepak Negeri 9 PBNS memberi jaminan masalah tunggakan gaji pasukan tidak akan berlaku lagi pada musim depan. Menurut Presidennya Tunku Said Razman Tunku Said Idrus Al-Qadri, pihaknya akan melakukan penambahbaikan pengurusan kewangan persatuan supaya pembayaran gaji pasukan dapat diuruskan dengan baik. Dalam pada itu, beliau turut memaklumkan persatuan lebih berminat mengetengahkan pemain muda untuk menerajui NSFC pada saingan Liga Super musim depan selain turut mempertimbangkan mengambil pemain import bagi menguatkan pasukan. Berbaki lagi 2 perlawanan Liga Super musim ini, NSFC kini menduduki tangga ke-9 daripada 14 pasukan dengan kutipan 24